A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Kita Hidayatus Sibyan muka surat 28, 6 baris daripada bawah. Sambungan tentang penyelenggaraan mayat. Masuk hari ni bab mandi mayat lah, mandikan mayat. Syahdan. Bermula sekurang-kurang mandi iaitu meratakan air pada zahir badannya, yakni badan mayat. Kemudian daripada dihilangkan akan najis yang ada pada badannya. Syarat sah mandi mayat ni adalah hanya meratakan air seluruh badan macam mandi biasalah. Kemudian dengan syaratnya juga disucikan dulu, bersihkan dulu daripada najis pada badan, barulah terangkat hukum mandi mayat tu dengan dijirus. Tapi yang disebut air 9 ataupun peraturan-peraturan yang mandi dengan air kapur baru dan sebagainya itu sunat. Yang sekurang-kuranglah kita kata tak reti, berlakulah kita kata ada mayat yang mati, tak ada siapa nak mandikan, maka wajiblah atas setiap individu sebagai fardu kifayah, maka kena buat jugalah. Tak payah tunggu orang, dengan sebab dia tak reti nak bagi mandi mayat, dia kata dia tunggu orang sampai reput mayat, berdosalah habis satu kampung nanti. Jadi paling-paling tak reti kita kata jiruskan air macam mana kita mandi biasalah, mandi junub, mandi sunat, meratakan air seluruh badan. Okey. Dan tiada wajib padanya niat. Pada siapa? Pada orang bagi mandi tu. Dia hanya jirus je. Perbuatan wajib dia adalah menjiruskan pada badan mayat. Tak perlu niat, tetapi sunat niatlah. Dan sunat mengambil wuduk baginya. Bagi siapa? Bagi si mayat. Sunat dia ambil wuduk dahulu. Serta wajib niat padanya. Itu beza pula pasal apa? Mandi itu wajib, tetapi niatnya tak perlu, sunat je. Sedangkan berwuduk tu sunat, niatnya wajib. Ni yang buat orang pening. Okey, kerana mandi tu sekadar hukum disuruh mandikan. Jadi sama ada dijirus, sama ada kita kata direndam pun dalam sungai, hukumnya memandikan. Sudah memadai. Dia tak perlu pada niat sebab orang tu tukang buat je. Dia bukan mandi untuk diri dia sendiri. Okey. Buat mayat. Tentang wuduk. Wuduk ni dia kias kepada perkara wuduk yang mana dalam bab wuduk seseorang yang nak mewudukkan orang lain, seperti kanak-kanak atau sebagainya, dia kena niat. Kecuali orang lain yang dia boleh berniat, orang dewasa, mumayyiz, yang dia uzur, dia tak boleh nak wuduk sendiri, dia suruh orang lain jiruskan, kemudian dia niat. Itu beza dia. Jadi tidak terangkat wuduk tu, melainkan diniatkan, maka dia niat untuk sahkan wuduk tu.
Sebab wuduk tu dia perlu niat. Mandi ni tak perlu niat, dia macam basuhannya. Dan memada orang yang mandi akan dia itu kanak-kanak, maka tiada mumayyiz sekalipun. Jadi sebelum kita bacakan dia punya kriteria dia tadi tu, golongan-golongan yang boleh memandikan, boleh catat syarat sah mandi mayat. Salah satu daripadanya adalah orang yang memandikan itu bangsa mumayyiz. Silap. Bangsa mukallaf. Dikenali sebagai bangsa mukallaf. Okey, apa maksud bangsa mukallaf? Dia ni jenis taklif, jenis mukallaf. Maksudnya manusia seorang. Manusia tu jenis mukallaf. Walaupun dia kafir, sebenarnya dia jenis mukallaf. Baligh lagilah mukallaf. Kemudian dia tak kata mukallaf, dia kata bangsa mukallaf. Kemudian kanak-kanak manusia, dia asalnya adalah bangsa yang mana kalau dia balik jatuh wajib atas dia. Itu mana bangsa mukallaf. Perempuan mukallaf. Bangsa mukallaf juga. Hatta perempuan haid, dia bangsa mukallaf. Jadi tidak ada timbul masalah tu. Jadi kata dia, memada orang yang mandikan dia itu kanak-kanak, sebab dia bangsa mukallaf. Kalau tanya mana datang hukum kanak-kanak boleh, sebab syarat dia adalah bangsa mukallaf. Maka tiada mumayyiz sekalipun. Kanak-kanak yang tidak mumayyiz, baru 4 tahun, dia yang jiruh, sah. Sebab dia syarat mandi mayat tu jirusnya. Jadi kalau kita kata tak ada tok imam, tak ada tukang mandi mayat, orang dewasa tak nak, takut dengan mayat, tiba-tiba kanak-kanak yang menjiruskan sempurna, sah. Sebab dia bukan syarat niat. Tidak bersyarat sana niat, memadai, sebab dia bangsa mukallaf. Dan orang gila, sama ke? Orang gila ni tak mukallaf. Dia tak mukallaf, tapi dia bangsa mukallaf. Itu istilah bangsa. Nisbah kepada taklif. Dia kalau dia sihat macam orang lain biasa, dia jatuh mukallaf. Itu manusia. Dan kafir. Hatta kafir sendiri pun yang memandikan, katakan yang memandikan itu orang hospital dan semua pekerja petugas hospital itu adalah kafir, maka sah. Tak perlu dimandikan lagi dah. Dan perempuan yang haid, ni isu. Ada setengah orang dia kata tak boleh, orang perempuan haid tak boleh bagi mandi mayat. Kalau ikut dalam kitab yang besar sikit, perempuan haid boleh bagi mandi mayat, hatta tidak dihukumkan sebagai karahah ataupun khilafun aula. Sebab dia tidak perlu ada bacaan-bacaan apa yang kena dibaca sebagai syarat. Dan nifas, bila haid boleh, nifas pun boleh lah. Jadi perempuan haid, perempuan nifas tidak terhalang untuk memandikan mayat. Dan jin pun boleh. Maksudnya ada orang dia nampak jin dan semua orang jin tu menzahirkan diri dia. Kita nampak jin tu yang memandikan mayat contohnya. Maka tak perlu lagi dah orang bagi mandi mayat, memadai jin tu. Kerana kalau orang tanya mana, kita balik kaedah tadi. Jin itu jenis mukallaf. Dia antara mukallaf. Tapi mukallaf jin lah. Dan tiada memadai malaikat. Malaikat tak. Malaikat kalau kita katalah dia ni waliullah, orang hebat, tengok malaikat yang memandikan. Kena ulang balik dengan mandian orang mukallaf. Manusia. Kerana malaikat tak boleh, jin boleh. Kerana jin adalah bangsa mukallaf. Yang kata malaikat, dia tidak mukallaf langsung. Dia bukan bangsa mukallaf. Dia tidak wajib atasnya sesuatu. Keturunan dia, diri dia berbeza. Manusia dia jenis bangsa mukallaf. Bersalahan kafan. Beza tentang kafan lah. Sebab hukum kafan dengan hukum mandi itu lain. Bersalahan kafan dan tanam, maka memadai keduanya. Malaikat yang menanamkan, misalnya malaikat yang mengkafankan, itu memadai.
Sebab dia bukan jenis macam mandi tu, dia jenis mengangkat hadas. Lebih kurang hukum dia macam tu. Macam mengangkat hadas. Sebab kalau tidak dimandikan, tak sah disembahyangkan. Tetapi tidak dikafankan, sah tak sembahyang? Sah. Dia belum kafan lagi tapi terus sembahyang. Hatta kata ulama, tengah dimandikan, selesai je mandi, nak diteruskan sembahyang. Misalnya mayat tu mudarat. Mudarat mayat tu jadi masalah pecah atau sebagainya. Kalau dikafankan keluar darah banyak ataupun tak boleh nak tutup, maka ketika tu diperintahkan, okey, cepat kita sembahyang sebelum keluar najis dia balik. Sambil dijurus najis-najis dia tu, sambil disembahyangkan, sah sebelum kafan. Kafan ni pula syaratnya sebelum tanam. Tapi sebelum nak tanam, wajib kafan pula. Jadi dia ada step-step dia lah. Jadi boleh tengah mandi tu kita boleh sembahyang kan, kita kata. Okey. Jadi sebab itu memada bagi malaikat atau semua tadilah malaikat untuk memandikan mayat atau untuk mengkafankan mayat kalau berlaku, dan tak perlu ditukar kain tu. Memadi keduanya daripada malaikat. Kafan dan tanam tu boleh malaikat buat. Yang lain tak boleh. Tapi kalau semua urusan tu jin buat, sah. Daripada mandikan, kemudian mengkafankan, kemudian menanamkan, mungkin dia berkawan dengan jin, jin hormat dia, ataupun dia tok guru pada jin mengaji dengan dia tok guru, mengaji, tak tahu tok apa ni, kot jin mengaji fiqh ke akidah dengan dia. Jin nak menghormati tok guru dia, dia memandikan, dia mengkafankan, dia menanam, sembahyang dan tanam. Ini dalam 3 perkara ni belum masuk sembahyang. Okey. Sembahyang kena orang lah. Yang syarat-syarat dia lelaki sebagai, tu beza. Yang ni 3 tu je. Dalam bab memandikan, maka tak boleh malaikat. Yang lain semua boleh. Semua kategori boleh. Bab kafan, siapa pun boleh. Sah. Bab tanam, siapa pun boleh. Termasuk malaikat. Tetapi bab sembahyang, dia ada had lagi. Okey. Habis. Dan jika ditanam mayat dahulu daripada mandi. Ini menunjukkan tuntutan mandi tu wajib sangat-sangat. Kalau mayat tu ditanam tetapi belum dimandikan, lupa dimandikan atau tak ada orang nak mandikan, orang kampung tu tak reti nak bagi mandi mayat, dia tak tahu dia ingat mandi mayat ni susah, nak kena jurus air 9 lah, apa benda kapur barus apa semua, dia pun pening, dia pun tanam terus lah. Ataupun dia duduk di kampung orang kafir, tak ada siapa orang kafir yang bagi mandi dia, maka ditanamkan dia terus, takut busuk misal, maka wajib dibongkar akan dia kerana mandikan dia. Wajib ketika tu dah tahu kata dia belum dimandikan, wajib dibongkarkan mayat tersebut. Ya. Okey. Dan tiada dibongkar bagi kerana kafan dan sembahyang. Dan sembahyang. Mungkin tambah tu. Ya. Iaitu tidak dimandikan kepada, kalau tak dimandikan, dia kena bongkar untuk dimandikan semula. Dengan syarat, jika mayat tersebut belum hancur. Kalau mayat tersebut disangkakan dah busuk, dah habis pecah perut atau semua dah, maka ketika tu dah tak wajib lah, tu nasib dia lah. Okey. Tapi kalau sebab kata dia mayat ni ditanam tapi tak dikafan, itu tak payah bongkar kubur. Ataupun tak disembahyangkan lagi, maka disembahyang atas kubur tu lah. Orang yang sembahyang di atas kubur bagi mayat, tu sembahyang hadir bukan ghaib. Itu kalau siapa yang fatwakan sembahyang di atas kubur tu ghaib, itu tak tepat. Sebab mayat dia ada situ. Ghaib ni adalah sembahyang di luar daerah, di luar qaryah. Dipanggil orang yang di luar daripada hadir.
Jadi dia bukan duduk kampung tu. Jadi bolehlah kita kiaskan dalam masalah hari ini, kaum keluarga yang tak dibenarkan untuk menghadiri kematian COVID sebab penyakit COVID hari ini. Ya. Jadi kita kata mayat tu datang daripada hospital. Dia kira mati di tempat luar qaryah lah. Mati di luar qaryah. Kemudian kita pula tak hadir kepada mayat tu. Kita tak boleh pergi hospital. Kecuali waris terdekat lah. Kecuali waris terdekat. Itu pun banyak prosedur dia lah. Kemudian terus dibawa ke kubur, disembayangkan di hospital. Maka kita termasuk kalau kita terhalang untuk hadir di kampung tempat ditanam tu, maka dihukumkan kita ni keluar qaryah, boleh sembahyang ghaib. Kalau orang tu mati dalam kampung tu, ya, walaupun kita tak sempat untuk menziarahi dia ataupun tak boleh nak pergi ke mayat tu, itu tak boleh dikatakan ghaib. Tak boleh, sembahyang ghaibnya tak sah. Dia mesti hadir ke tempat mayat tu. Dalam COVID ni kita boleh letakkan untuk kita bagi sembahyangkan mayat untuk dapatkan fadilat di berlebihan, kita tolong menolong lah sembahyang ghaib. Sebab bila ada 40 orang atau 100 orang yang hadir sembahyang mayat itu, diberikan keistimewaan pada mayat tersebut dengan fadilat-fadilatnya. Okey. Dan barang siapa uzur mandinya dengan sebab ketiadaan air, mana kita ada sebut, satu masalah tak ada air, atau ia mati terbakar, itu masalah masyaqqah. Dan umpama terbakar lah. Okey. Ini masalah ditimbulkan dalam masalah darurat. Okey, jika dimandikan dia, kalau dimandikan mayat tersebut, nescaya luruh, maknanya luruh kulitnya, dia akan hancur badan mayat tu. Kalau dimandikan dia, nescaya luruh ataupun hancur kulit badan mayat tu. Tak bolehlah kita menyakiti mayat tu, hancurkan dia. Dan dagingnya, terlampau dah kering dah, kita kata terbakar, dia jadi hangus, dah macam arang. Kemudian kalau kita pegang karang, kita juruh, hancur lah kan, arang. Kayu dah jadi abu lah kita kata, bila jiruh air dia akan hancur. Tak boleh, dia biar kekal dalam keadaan situasi dia begitu. Atau dengan sebab tiada hadir pada mayat yang perempuan itu, melainkan laki-laki. Okey. Ni jaga-jaga. Dalam masalah ni, yang mati perempuan. Kampung tu semua lelaki, seorang je perempuan, tidak ada mahram. Melainkan laki-laki ajnabi. Ini kan lelaki ajnabi je. Maknanya ajnabi tak boleh lah pegang perempuan, haram walaupun berlapik. Sebab nak mandikan tu kena buka aurat sebagainya, maka syarak tak bagi. Atau akasnya maknanya yang mati lelaki. Kampung tu semua perempuan, pupuh lelaki dah. Ataupun ada lelaki ni semua pergi ke laut, nelayan semua, satu kampung pergi laut, tinggal seorang lelaki situ. Jadi mati dah pula lelaki tu, tinggal perempuan semua. Nak tunggu orang balik laut lambat lagi. Ya. Maka hukumnya macam tu juga, ditayamumkan dia. Semua masalah-masalah disebutkan tadi ditayamumkan dan disembahyangkan atasnya. Jadi macam mana kita bahaskan semalam, isunya COVID-19 ni dianggap penyakitnya boleh menular atau wabaknya menular pada orang mati tu. Daripada orang mati tu, orang yang mati penyakit COVID ni, kuman dia akan menular juga dengan sebab dia mati tu. Jadi sebab tu diselenggarakan mayatnya agak pelik. Sebab susah. Jadi untuk tidak meninggalkan kewajipan, maka ditayamum juga. Tetapi kalau mengikut kaedah asal seperti kita sebut semalam, dia tidak menepati juga sebab kita tayamumnya di atas plastik, bungkusan mayat.
Maka dia tak ada kapan tu, dia bungkus sekali satu lapis kain, sekali dengan tu, baju pun dia tak buka. Kerana mudarat, takut berjangkit dengan sentuhan tu. Mayat terpaksa jugalah ditanam. Kemudian disemahyangkan atas mana kesemuanya darurat. Masuk masyaqqah yang sangat-sangat. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kaedah dia bila datang kepayahan, kesusahan, maka datang kemudahan. Namun dalam perkara tu kita boleh rujuklah dalam masalah-masalah pendapat khilaf ulama, termasuk fatwa-fatwa kerajaan lah yang memberi keringanan pada petugas-petugas, apatah lagi dalam isu hari ini kematian COVID-19 ni, pandemik COVID-19 ni bertambah-tambah yang mendatangkan masyaqqah, kepenatan pada petugas-petugas mayat ni. Jadi di sana ada keringanan lah. Bukan mudah kita kata kita tak hadapinya, kita rasa ikut kitab fiqh ni memanglah punya syarat-syarat tertentu. Kita pun tak sangka akan jadi macam ni. Bila dah ramai ni, tak sempat lah kita nak laksanakan keseluruhannya. Penat. Jadi sebab itu ada kelonggaran di tayamum walaupun tidak di badan. Kemudian disemahyangkan atas nama darurat atau masyaqqah yang bersangatan. Atau ada atas badannya najis yang tiada dimaafkan dia. Kalau ada najis yang tidak dimaafkan, maka tak sah nak dimandikan. Dan uzur menghilangkan dia seperti najis yang di bawah kulit kulup. Yang ni perhatikanlah. Sebab memandikan mayat ni walaupun pada kanak-kanak hukumnya wajib. Jadi kita orang Melayu kebanyakannya kanak-kanak ni dia tak dibuang kulupnya. Tahu kulup? Kanak-kanak yang belum berkhatan dia ada kulup, khalfah. Jadi di bawah khalfah tu kalau dia kencing, terlekat air kencing tu, dipanggil taik palat. Hukumnya najis. Najis tu tak boleh buang. Kita tak boleh pergi korek dia punya kemaluan dia untuk kita buang. Haram sebab dia masuk daripada menyakiti mayat. Jadi dalam isu menyakiti mayat, nanti kita akan sebutkan qaul ulama lah. Baik. Najis yang di bawah kulit kulup yang tiada dapat disucikan dia, maka di sana pendapat pertama, ada dua pendapat. Ini yang kita kiaskan tadi. Pendapat yang dapat disucikan dia, maka kata Syekh Ibn Hajar, ditayamumkan dia. Dia hanya tayamum lah sebab air tak boleh masuk situ, ganti dengan tayamum. Satu masalah kulup, bila dia berkulup, air tak masuk dalam kulup tu. Dalam kulup tu wajib sampaikan air tu satu. Bila tak sampai air ke situ, maka ditayamumkan dia. Ganti daripada tak sampai air tu. Yang lain semua kena dimandikan. Semua anggota lain dimandikan. Kemudian ditayamumkan dia pula kerana menggantikan tempat yang tak kena air, iaitu bawah kulup. Macam mandi wajib je lah. Kalau tak ada air ataupun uzur kena air. Jadi timbul masalah dia siapa? Kanak-kanak yang baru lahir, yang belum berkhatan, ataupun kanak-kanak dia besar, kita kata mumayyiz dah, belum berkhatan, meninggal, ataupun kafir yang baru masuk Islam, mu'alaf yang masuk Islam, tak sempat dia khatan, terkejut macam mana mati, maka kulubnya belum dikerat, belum dia khatan, maka mereka ni dimandikan kemudian ditayamumkan mengikut pandangan Ibnu Hajar. Okey. Dan disemahyangkan atasnya, boleh semayang. Jadi hati-hatilah dan peringatlah orang-orang yang memandikan mayat ni, dalam masalah isu ni, kena spare lah debu tanah, kerana kadang-kadang mayat ni ada masalah air tak sampai kepada kulit dia, sama ada dijahit badan dia dengan jahitan yang berlipat-lipat kulitnya, maka air tak sampai ke tempat kulit tu, kulit yang zahir tu, sebab dia dijahit, dia mati sebab operate dan sebagainya, maka ditayamumkan dia. Okey,
Mandi dulu, mandi ataupun tayamum dahulu, kemudian baru dimandikan, semayangkan atasnya. Dan kata Syekh Ramli, tiada ditayamumkan dia. Berbeza dengan pandangan Syekh Ramli, masih lagi dalam mazhab Syafi'i. Tiada ditayamumkan dia. Tak payah tayamum, dia tak ada faedah. Ditanamkan dia dengan tiada semayang atasnya. Mengikut pendapat Syekh Ramli, orang yang tak berkhatan ni, terus ditanamkan tak semayang kan. Sebab pada pandangan dia, selagi mana ada najis dalam kulub tu, tidak sah mandi mayat. Walaupun ditayamumkan, tak selesai masalah sebab najis masih ada. Najis ni bukan ditayamum, najis ni dibasuh bagi pendapat Imam Ramli. Maka jika gagal untuk dibasuh, ya, maka disemayangkan dia lah. Kalau nak basuh tak boleh, dia kemaluan dia tak boleh. Dia dikerat lagi tak boleh, haram. Koklah panggil doktor pergi kerat. Mengikut pandangan ulama, ijma' pada peringkat awalnya, ulama berbahas mengatakan haram mengkhatankan mayat yang belum khatan. Macam tu juga haram kerat tato. Ya, dia ada tato penuh badan dia. Takkan nak pergi panggil doktor kerat tato dia supaya sah mandi mayat, tak perlulah. Okey. Ditayamum akan dia dan ditanamkan dia dengan tiada sembahyang atasnya. Tak payah sembahyang. Bagi pendapat Imam Ramli. Ibn Hajar kata yang dalam kulub tu tak boleh nak buat apa dah. Dia darurat. Bila darurat, ya, maka hukumnya sah sembahyang. Jadi kita kias pada kata-kata Ibn Hajar yang meringankan sikit dalam masalah ni. Hatta dia bagi dia ada najis bawah kulub pun sah sembahyang. Apatah lagi kita kata nak membalik-balikkan tubuh mayat yang kena COVID-19 ni satu masalah yang membawa mudarat besar. Takut berjangkitan, maka sebab tu ditayamumkan di atas plastik. Okey. Dan jika keluar najis daripada mayat, jikalau pada farajnya sekalipun, kemudian daripada mandinya, dan dahulu daripada kafannya, sebelum dikafankan, didapati keluarlah sesuatu najis. Kata Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar, sama, jikalau kemudian daripada semayang sekalipun, maka wajib membasuhkan dia. Berhenti situ. Mengikut kedua-dua pandangan ittifaq Ibn Hajar dan Imam Ramli, kalau dah habis sembahyang apa semua, didapati keluar balik najis daripada kubul dan dubur, sama ada kencing ataupun berak, nescaya dia kata wajib basuh sebelum ditanamkan. Kalau kena kain kafan, kena tukar kain kafan dia. Okey, kata jamak. Kata jamak tu jemaah. Jika keluar ia kemudian daripada sembahyang kan atasnya, maka tiada wajib menghilangkan dia. Ini kata jemaah daripada fuqaha. Tadi pendapat Ibn Ramli dan Ibn Hajar. Mengikut jemaah daripada fuqaha, tak payahlah. Dah habis sembahyang selesai. Ini yang kita guna, kita pakai. Di sini kita tak cenderung kepada Ibn Ramli, Ibn Hajar sebab timbul masyaqqah. Sebab itu, kalau ditanyakan adakah lebih afdal sembahyang di masjid ataupun di rumah? Okey. Kita bukan kata sunat ke afdal tak, kita sarankan selepas dimandikan disembahyangkan di rumah. Terlebih dahulu supaya jangan sempat sesuatu yang di dalam perut mayat itu keluar. Jadi takut dengan kita berusung mayat, kita pergi ke masjid, masa bergosong tu ada lagi najis yang baki dalam perut, kita tak tahu. Kemudian keluar. Ya, jadi bila keluar masa tu sembahyangnya tak sah. Tak sah sebab ada najis pada mayat. Jadi sebab tu kita lepas mandi, lepas kapan eloklah kita terus sembahyang. Kemudian kalau nak disambung lagi dengan sembahyang lain, tak apa dah. Ya, sebab yang fardu kifayah tadi dah terangkat. Yang tu kita tak tahu pula kan. Ini kata ihtiyat kita di dalam berjaga-jaga dalam untuk melaksanakan perintah Allah dengan sempurna. Jadi sebab tu berlaku 2 kali sembahyang di rumah dan di masjid. Bukan sunat afdal ke sembahyang di rumah, afdal ke sembahyang di masjid. Itu tak timbul dalam masalah tu.
Masalah dia kadang-kadang di masjid ni berlama sangat. Ini jadi isu sekarang ni. Kita banyak ikut orang Mekah kononnya, lepas semayang kita hadirkan mayat. Lepas semayang hadir mayat. Timbul masalah hari ini, mayat tu dia masuk dalam masjid awal. Sejam atau setengah jam sebelum disemayangkan. Ini masuk daripada perkara yang sangat karahah. Ya, tunggu habis semayang, kemudian baru kita semayangkan mayat. Mayat tunggu di belakang. Ya, itu kalau kita lihat dalam kitab besar-besar, itu tak menepati sebenarnya. Tapi tak tahu siapa yang mengamalkan. Dan jadi sekarang ni dah berluasa. Ya. Di negeri Arab pun tak berlaku gitu. Dia sampai masuk mayat dia, terus semayang dia gitu. Masuk je mayat dalam masjid, terus disemayangkan. Boleh tangguhkan semayang fardu. Ni tak, dia tunggu semayang fardu. Habis semayang fardu baru semayang. Kadang melibatkan wirid panjang. Kemudian tunggu lagi dengan semayang sunat, ba'diyah. Baru nak semayang mayat. Dia kata semayang ba'diyah afdal lagi dan sebagainya. Atau apa-apa lagi lah. Kerana menunggu menanti mayat tu berkemungkinan daripada keluar najis dia pada ketika tu. Ataupun dalam keadaan yang begitu lama sangat, kita katakan itu dah jadi karahah sebab kita melambat-lambatkan urusan pada mayat. Boleh siapa yang nak dapat detail perkara ni tentang penyelenggaraan mayat ni, boleh rujuk dalam bab mayat, kitab Burdatul Tulab dan juga kitab Sabilul Muhtadin, yang jelas tentang boleh menangguhkan semayang fardu dengan diutamakan semayang mayat. Sebab dia tuntutan kita dengan manusia kena dahulukan. Tuntutan dengan Allah jarakkan. Dia ada lagi kelonggaran sana. Jika berlumur ia dengan kafannya sekalipun, ya, dah nak tanam, kalau dah habis semayang dah, ya, tiba-tiba keluar darah atau bagailah, terus pergi tanam lah. Tanam tak ada masalah. Kotoran tu, yang wajibnya adalah semayang tu. Bermula sekurang-kurang kafan, iaitu satu kain yang menutup auratnya. Dimasuk bab kafan lah kita. Wallahu alam tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina fil 'arifin, Allahumma iftah alaina fil 'arifin, Allahumma iftah alaina fil 'arifin. Allah nawwir qulubana bi rujaji kama nawwata bi syamsika wa bi rahmatika rahim.